Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Sekali lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Okey, mantap. Ayat kedua seterusnya. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Okey, sekali lagi. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma Okey, mantap. Ayat ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. wala antum abiduna ma Sekali lagi. Wala antum abiduna ma a'bud. wala antum abiduna ma Okey, mantap. Seterusnya, ayat keempat. Wala ana abidum ma abadtum. wala ana abidum ma abattum. Okey. Okey, kita tengok perkataan ana'a, ana'a. Kita kena yang pertama hamzah, alif, na, yang kedua baru Okey. Bukan ana'a, bukan ain, nun ain dia. Hamzah, nun ain. Ana'a. Ana'a. Mantap. Okey, kita cuba ulang sekali lagi. Wala ana abidum ma abadtum. Wala ana abidum ma abattum. Okey, mantap. Ayat kelima. Ayat kelima sama dengan ayat ketiga. Tulang sekali lagi. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abidum Okey, untuk perkataan antum tu dengung. Wala antum dengung. Antum. Betul. Okey, kita ulang sekali lagi. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma Okey, mantap.
seterusnya, terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Sekali lagi. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Okey, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Okey, so kita baca surah macam Okey, kita mulakan dengan apa nak mula dulu? Kita bagi Tuan Zabidi mula dulu. Boleh tuan InsyaAllah. Okey, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun Okey. wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Okey, mantap. Okey, Puan Fuzia. Puan Fuzia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya Tuan Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun Okey. la a'budu ma ta'budun. Du tak panjang. La a'budu ma yang panjang. La a'budu ma ta'budun. Okey, mantap. Wala antum abiduna ma a'bud. Okey. Alhamdulillah. Wala anna abidum ma abattum. Na tak panjang. Wala ana yang panjang. Ana Wala ana abidum ma abattum. Okey. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Okey, alhamdulillah, masya-Allah. Das. Okay, ada perkembangan. Untuk Tuan Yunus, Tuan semak yang ayat kedua yang la a'budu ma du tak panjang. Itu yang pertama untuk improve. Yang kedua ayat keempat wala ana na tak panjang. Ana yang panjang. Okey. Okey, overall mantap, ada improvement. Okey, seterusnya Puan Suraya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun
ولا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Alhamdulillah. Mantap. Okey, seterusnya Tuan Nasrul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun wa la ana a'budun ma 'abadtum wa la antum a'budun ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Okey, Alhamdulillah. Mantap. Okey. Boleh surah ni? Okey, so surah ni kita kena perbetul lah sebab kita selalu baca kan. InsyaAllah kita sama, kalau mana yang ada kurang sikit tu kita betulkan. Mana yang dah betul tu boleh saya apa pokok ada yang salah. Okey, seterusnya surah An-Nas. Okey, surah terakhir kan. Lepas ni kita akan ada perkongsian sikit. Okey, surah An-Nas seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Yang pertama, Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sekali lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. إذا جاء نصر الله والفتح. Okey. Ayat kedua. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Okey, kita ulang sekali lagi, kita potong-potong kan. Kita panjang sikit ni kan. Wara'aitan nas. Sekali lagi. Wara'aitan nas. Okey, sambung. Yadkhuluna fi di. Yadkhuluna, na tak panjang. Yadkhuluna fi di. Yadkhuluna fihi. Okey, ulang. Fi dinillahi afwaja. Fi dinillahi afwaja. Hi tak panjang. Fi dinillahi. Hi tak panjang. Fi dinillahi afwaja. Fi dinillahi afwaja. Okey. Okey, boleh? Boleh, tak apa. Okey, kita cuba ulang sekali lagi di awal. وَرَأَيْتَ
الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Okey, sambung yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sekali lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Okey, mantap. Seterusnya. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Sekali lagi. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Okey, alhamdulillah. Boleh Macam mana surah ni? Okey, mantap tak? Okey. Okey, so kita boleh baca. Kita mulakan dengan Tuan Asrul dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Okey, mantap. Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Okey, alhamdulillah. Okey, yang lain boleh Boleh. Okey. Okey, seterusnya Tuan Yunus. Wastaghfir. Okey, seterusnya Tuan Yunus boleh. Innahu kana tawwab. Tuan Yunus boleh baca. Tak dengar pula. Tak dengar suara saya. Baru dapat balik. Yang lagi. Dengar tak? Dengar ke suara saya? Jaa nasrullahi wal fath. Tuan Asrul dengar suara saya? Ra'aitan nasa Dengar? Baru dengar. Oh. Line ni kot. Yang baca tak jelas. Tuan Asrul dengar, Tuan Yunus dengar suara saya? Ustaz dengar. Oh, ya ke? Tuan Yunus dengan Puan Raya tak dengar ni suara saya ni? Dengar. Yang baca tak dengar. Oh, Yang baca tak dengar. Tuan Yunus dengar suara saya? Sekejap. Suara Ustaz kuat. Oh. Dorang. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tuan Yunus dengar suara saya? Di rabbika. Tak apa, kita teruskan dulu dengan Puan Fuzia dulu macam. Dia tengah baca. Ya ke? Tuan Yunus dengar suara saya? Dia tak? Oh. Dengar. Baru dengar. Oh, dengar lah? Tadi hilang siap. Okey. Okey, Tuan Yunus baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baru dengar. Qul ya sorry. Idza ja. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Hi tak panjang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ra'aitan nasa yadkhuluna Wara'aitan nasa, na yang panjang, sa tak panjang. Wara'aitan nasa Ra'aitan nasa sa tak panjang. yadkhuluna Na yang panjang. Wara'aitan nasa yadkhulu. Wara'aitan nasa yadkhulu Fi dinillahi afwaja. fi dua harakat, di pun dua harakat. Fi dinillahi afwaja. Fi dinillahi afwaja. Hi tak panjang. Fi dinillahi afwaja. Terus. Fi dinillahi afwaja. Okey. Bisabbih Fasabbih. fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ka tak panjang. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Rabbika wastaghfir. Terus masuk. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ka tak panjang. Fasabbih bihamdi rabbika was terus masuk was. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir. Okey. Innahu kana tawwaba. Wa panjang. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Wa panjang. Tawwaba. Innahu kana tawwaba. Okey, mantap. Okey, so ada beberapa yang kena perbetulkan. Nanti saya beritahu. Okey, seterusnya Puan Suraya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Okey, mantap. Wara'aitan Mantap. wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Okey. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Okey, alhamdulillah. Terusnya Tuan Zabidi. InsyaAllah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Okey, mantap. Aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Okey. Wastabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Okey, alhamdulillah. Seterusnya terakhir Puan Fuzia. Bismillahirrahmanirrahim.
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Okey, alhamdulillah, mantap. Boleh semua? Okey, alhamdulillah. Okey, so kita berhenti kat sini dulu. Okey, sekarang ni saya nak buat perkongsian tentang solat, bab solat kita. InsyaAllah kelas kita Rasanya kita tutup Ustaz. ya saya. Rasanya tutup mic lah. Okey. Siapa nak soal nanti baru buka mic. Okey. So saya minta izin untuk tutup. Nanti siapa-siapa tanya boleh buka izin. Okey. So semua dengar suara saya jelas Okey. So okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, so kita masuk dalam bab solat. Okey, so semua kita tahu bahawa dekat solat kita terbagi kepada 3 rukun solat kita. Rukun ni dia beza rukun solat dengan syarat solat. Rukun solat yang terkandung di dalam solat, tapi kalau syarat solat yang terkandung di luar solat. Maksudnya syarat orang nak solat tu ada wuduk dan sebagainya lah kan. Tapi kalau rukun solat benda yang terkandung di dalam solat. Okey. Jadi rukun solat terbagi pada 3. Rukun yang pertama adalah rukun qalbi, iaitu rukun hati. Rukun yang hati, kita menggunakan hati. Yang kedua rukun qauli. Qauli ni percakapan. Qaul ni percakapan. Yang terakhir rukun fi'li, perbuatan. Pertama rukun qalbi, hati. Kedua rukun qauli, percakapan. Dan yang terakhir adalah rukun fi'li, perbuatan. So rukun solat semua makruf. Ada berapa yang kita tahu? Ada? Siapa dapat jawab saya bagi ni. Hadiah. Ada berapa? Ada 13. Rukun yang betul. Rukun yang wajib dalam solat ada 13 je. Ada 13 Okey. Ni saya bagi tahu dulu rukun dulu. Atau nanti kita bahagikan dia mana? Dia fi'li ke, qalbi ke, apa. Okey, rukun solat ada 13. Okey, rukun solat yang pertama adalah niat. Okey, ingat yang pertama niat. Ni rukun yang memang kalau kita tak buat solat kita batal. Kita kena ulang balik. Maksudnya rukun bila mana satu benda kita terlupa, kalau rukun kita kena buat semula. Okey, yang pertama adalah niat. Yang pertama niat Okey, niat ni dia terbagi kat mana? Niat ni dekat rukun qalbi tadi, yang hati tadi. So niat kita, solat kita, niat tu tak bila mana kita lafazkan tu bukan niat. Niat ni adalah lintasan hati. Contoh waktu kita nak angkat takbir kan, Allah, hati kita dah lintas dah. Sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat. Contoh kalau makmum kerana Allah Ta'ala. Kalau aku imam, sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat, imam kerana Allah Ta'ala. Kalau aku solat sendiri, sahaja aku solat fardu maghrib kerana Allah Ta'ala. 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lintasan hati, tak perlu pun kita lafazkan. Tu sebab kadang-kadang kalau orang dia nak lafazkan, dia yang dia belajar rukun tu kena lafazkan. Bila mana lafazkan tu kadang-kadang orang tu dia ulang banyak kali. Usolli, maksudnya dia nak perbetulkan sebutan tu dengan jelas sampai dia mengulang berbanyak-banyak kali. Sebenarnya salah lah. Rukun tu adalah kita hanya lintasan hati. Waktu kita nak Allahu Akbar, kita dah kat hati kita. Usolli subahi salat rakaatin ada alillah ta'ala. Tu dah cukup. Di dalam hati kita. Okey, tu yang pertama niat. Okey, yang kedua rukun kita, yang kedua adalah takbiratul ihram. Angkat tangan tu. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Tu rukun rukun solat. Pertama niat, yang kedua takbiratul ihram. Allahu Akbar. Okey. Kemudian yang ketiga, berdiri dengan betul bagi orang yang mampu atau orang yang berkuasa. Contoh macam orang yang masih sihat tubuh badan, dia boleh berdiri, dia kena berdiri sebab dalam salah satu rukunan solat. Tapi bila mana tidak mampu berdiri, boleh duduk. Tak mampu duduk, boleh baring. Tak mampu baring, boleh menggunakan hati. Banyak solat ni
ada rukhsah, ada kemudahan untuk orang yang sakit, tak ada masalah. Okey, so yang ketiga tadi berdiri dengan betul bagi orang yang berkuasa. Okey, seterusnya membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah wajib dalam solat. Itu sebab kita kena perbetulkan bacaan Al-Fatihah kita. Okey, yang 4 membaca Al-Fatihah. So Al-Fatihah wajib dalam solat. Tetapi surah dalam Fatihah kan, kita baca Fatihah kan. Lepas Fatihah kita akan baca surah kan biasanya kan. Okey, surah tu sunat. Tak baca pun tak apa. Tapi dia tergolong dalam nanti kita akan bahas nanti insya-Allah lepas ni dia sunat hai'ah. Okey, seterusnya yang kelima tadi kan yang keempat kan, yang keempat baca Fatihah, yang kelima rukuk serta tumakninah. Okey, rukuk serta tumakninah. Tumakninah ni apa? Tumakninah ni adalah Berhenti seketika. Berhenti seketika untuk bagi kalau saya belajar berhenti seketika cukup sekadar kita menyebut subhanallah. Cuma bagi kita rukuk baca subhanallah. Tu kira tumakninah lah maksudnya. Ada dia panggil gap antara rukuk nak ke iktidal tu. Tak ada kita rukuk bangun terus. Dia tu tak ada gap. Tak ada berhenti seketika. Dia panggil kalau tu berhenti sebagai subhanallah, bacaan subhanallah lepas. Okey, itu rukuk satu tumakninah. Kemudian yang keenam i'tidal. I'tidal tu berdiri daripada rukuk kan. Rukuk, kelima rukuk serta tumakninah, bangun. I'tidal berdiri seketika. Kemudian sujud. Yang ketujuh sujud. Boleh Okey. Itu benda yang wajib saya beritahu ni. Bacaan dalam dia semua tu yang tadi bacaan dalam rukuk kan ada kan subhanallah subhanarabbiyal azim wa hamdi kan. Tu bacaan tu sunat. Dengan sujud pun subhanarabbiyal a'la wa bihamdi pun sunat. Okey, lepas tu tadi daripada yang ketujuh tadi kita sujud kan. Okey, lepas tu yang ke-8 duduk antara dua sujud dan tumakninah. Duduk antara dua sujud dan sujud tadi kan. Duduk antara dua sujud dan tumakninah. Berhenti seketika juga. Cukup sekadar subhanallah, menyebut subhanallah. Okey, 8. Okey, kemudian yang ke-9 duduk tahiyat akhir. Yang ke-9 duduk tahiyat akhir maksudnya tahiyat awal tu sunat lah. Kira kalau kita terlupa tahiyat awal, kalau kita tak buat sujud sahwi tak ada masalah. Kita kira sah lah solat kita. Yang ke-9 duduk tahiyat akhir. Boleh ingat Yang ke-9 duduk tahiyat akhir. Yang ke-10 membaca tahiyat akhir. Kita dah duduk tahiyat akhir kan. Duduk tahiyat akhir ni rukunan solat. Kemudian membaca tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatuh semua tu kan baca kan. Okey, membaca tahiyat akhir. Kemudian yang ke-11 selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir. Selawat tu wajib. Kita dah baca tahiyat akhir kan. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita selawat tu kan. Kita baca selawat tu wajib dalam solat. Dalam tahiyat akhir tu kena baca. So 3 kita duduk tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir, membaca selawat Nabi dalam tahiyat akhir. 3 benda ni wajib untuk yang terakhir. Okey, sebelah tadi selawat ke atas Nabi Muhammad. Kemudian yang ke-12, salam yang pertama. Yang ke-12, salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Belah kanan kan. Belah kiri sunat. So, kira kalau kita kan, tengah kan, kita baca salam kan, kita Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian waktu nak salam yang kedua tu kita terkentut. So, salah solat kita. Sebab salam yang kedua tu, belah kiri tu sunat lah. So, kira kita dah Assalamualaikum warahmatullahi yang pertama belah kanan. Waktu nak assalamualaikum yang kedua belah kiri tu kita terkentut di tengah tu, kita sah solat kita. Okey, kemudian yang terakhir tertib. Okey, tertib ni apa? Ikut urutan. Tertib ni kalau bahasa kita ikut urutan, tapi kalau nak lebih mudah memahami adalah kita mendahulukan yang dahulu dan mengkemudiankan yang kemudian. Maksudnya mana yang dahulu, yang nombor 1 tadi, niat apa semua kan, kita kena ikut urutan lah, mendahulukan yang dahulu dan mengkemudiankan yang kemudian. Maksudnya yang pertama niat, yang terakhir tadi salam pertama. So kita kena ikut urutan dia. Tak boleh kita buat salam pertama dulu, tu niat kita buat terakhir, tak boleh. Kena ikut urutan. Tadi mana saya beritahu tu semua tu ikut urutan. Okey, boleh. Tu yang wajib dalam solat. 13 perkara tu yang wajib dalam solat. Jadi maksudnya kita tak buat yang saya sebut tu semua sunat.
Faham tak? Jadi semua yang saya sebut tu adalah wajib, rukun dalam solat. Tak buat tu yang kita kena ganti. Kena bangun ganti balik lah. Okey. So, okey, itu 13. Okey, kita bahagikan kepada 3. Tadi kan saya katakan yang pertama tadi rukun solat kita adalah qalbi, mengenai hati. Yang kedua rukun qauli, percakapan kita. Dan yang terakhir adalah rukun fi'li, perbuatan kita. Okey, rukun qalbi ni apa? Yang pertama tadi, satu je. Niat tadi tu, yang pertama tadi. So niat kita memang lintasan hati, bukannya sebut kat bibir. Dia bukan rukun qauli, bukan rukun percakapan, dia rukun hati. Maksudnya kita niatkan dalam hati je. Allah, waktu kita angkat takbir tu, usolli fardhu maghrib salasa rakaah lillahi ta'ala. Dah cukup, dia satan hati. Tak perlu pun kita nak kena lafaz. Tak perlu. Okey, itu yang pertama, rukun qalbi ada satu je, niat kita. Okay, yang kedua adalah rukun qauli, percakapan kita. Rukun qauli, percakapan kita. Okey, yang pertama adalah melafazkan takbiratul ihram semasa mengangkat takbir tadi. Kan takbiratul ihram kan? Allahu akbar. Okey, itu rukun percakapan kita. Yang kedua, membaca Al-Fatihah. Tadi saya sebut tu kan, baca Al-Fatihah, Alhamdulillah sampai habis, waladhdallin. Kemudian yang ketiga, membaca tahiyat atau tasyahud akhir. Yang at-tahiyatul mubarakatuh tu. Tu rukun qauli, percakapan. Boleh Boleh ingat yang kita baca at-tahiyat tu, okey, tu rukun qauli. Yang keempat, membaca selawat atas Nabi Muhammad SAW atas pada tahiyat akhir. So ni kita kena lafazkan pakai bibir lah. Mana yang saya sebut rukun qauli ni, rukun percakapan ni kena lafazkan kat bibir. Kemudian yang terakhir, mengucap salam yang pertama. Salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Kena mengucapkan kat bibir. Okey. Okey, itu rukun qauli Kita dah terbagi tadi rukun qalbi, rukun qauli. Yang terakhir adalah rukun fi'li, perbuatan kita. Rukun perbuatan kita tadi tu, yang pertama adalah berdiri dengan tegak. Berdiri dengan tegak, rukun perbuatan kita. Yang kedua, rukuk, perbuatan kita, rukuk. Kita tak boleh kita rukuk tapi kita tak tundukkan badan tu. Tu bukanlah, tu tak dikira rukun kita lah. Kita kena rukuk ke badan kita. Kemudian yang ketiga, i'tidal, bangun daripada rukuk. Yang keempat adalah sujud. Daripada rukuk, daripada i'tidal terus sujud. Kemudian yang kelima adalah duduk antara dua sujud. Daripada sujud, kita duduk antara dua sujud. Kemudian yang keenam, duduk ketika membaca tahiyat akhir. Tahiyat akhir kita kena duduk, membaca tahiyat akhir. So tu. Yang terakhir adalah duduk ketika membaca tahiyat akhir. So itu adalah kita punya rukun dalam solat. Simple tak? Simple kan? Okay, itu sangat-sangat simple lah. So benda tu bila mana kita tak buat, kita kena gantikan dia. So contoh saya bagi contoh mudah Kan banyak orang tanya saya, contoh kalau kita solat maghrib contoh kan. Solat maghrib, lepas tu kita buat 2 rakaat. Tapi kita tak ingat yang kita tak buat lagi 1 rakaat. Kita buat 2 rakaat. Lepas tu kita rakaat kedua tu kita at-tahiyat akhir, kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. So bila kita dah bagi salam, tapi kita dalam keadaan tu kita masih teringat. Dalam maksudnya kita tak ada lama sangat kita dah keluar pergi makan dan sebagainya, tak adalah. Maksudnya kita lepas habis solat tu kita terus teringat, aku tak cukup rakaat lah. Jadi lepas kita teringat ni, kita terus bangun, tambah 1 rakaat, baca Al-Fatihah dan sebagainya, kita dalam ni kan. Okey, dah bangun tambah 1 rakaat. Okey, terus terus bagi salam. So tambah rakaat. Kalau kita terlupa rakaat. Kalau kita terlupa selawat dan sebagainya, macam tu juga, sama juga. Kita terus tambah apa kita lupa. Okey, boleh? Okey, alhamdulillah. So kita lagi masa dalam 10 minit. Okey, saya nak kongsikan perkara sunat dalam solat. Sekejap Ustaz. Ya, saya. Yang tadi Ustaz kata tadi, kalau terlupa tadi, maknanya kita belum keluar, dah bagi salam je, maksudnya kita boleh tambah. Boleh? Belum. Kecuali jangan puan Atau dalam keadaan bukan. Dia macam ni, bila mana puan dah habis solat tapi puan tidak bercakap apa-apa lagi. Maksudnya puan masih lagi dalam keadaan tak berapa lama selepas kita solat tu. tapi dah bagi salam lah. Tapi dah bagi salam. Boleh, tak ada masalah.
Tapi tak adalah, maksudnya bila dah bagi salam tu puan dah sembang apa benda semua dah ni, keluar makan semua, betul-betul ingat terus bangun, tak boleh lah. Cumanya bila macam kita dah lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita teringat waktu tu juga. So boleh bangun, sambung 1 rakaat, atau habis selesai. Boleh faham? Sujud sahwi tu nampak Ustaz? Sujud sahwi tu kita lakukan bila mana kita tertinggal perkara sunat. Tu untuk mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i bila mana kita tertinggal perkara sunat, macam kita tertinggal tahiyat awal ke, kita tertinggal doa kunut ke, kita akan sujud sahwi lah. Yang subhanallah ya namu wala yashu kan, bacaan dia kan. Sujud sahwi tu kita tertinggal bila kita buat perkara sunat. Tapi bila perkara wajib kita tinggal, kita kena ganti dengan perkara tu. Tak boleh kita kena dengan sujud sahwi. Sujud sahwi ni gantikan dengan perkara sunat. Tak macam kes tadi. Ya. Yang macam kes tadi kan. Kita dah rukuk, kita sambung. Lepas tu sujud sahwi tu kita kena buat. Tak payah sebab kita dah ganti lah. Dah ganti dah 1 rakaat, tak payah sujud sahwi pun. Sujud sahwi tu berlaku bila mana kita tinggal perkara sunat. Sunat kan terbagi pada 2, hay'ah dengan hay'ah dengan aba'at. Aba'at ni bila mana kita tinggal tak buat sujud sahwi, kalau dalam mazhab Syafi'i tak ada masalah pun sebab dia perkara sunat. Sekarang saya kata 13 perkara rukun solat tu, itu yang wajibnya. Kalau kita tak buat perkara sunat dan kita tak buat sujud sahwi, tak ada masalah. Sebab tapi dekat dalam mazhab Syafi'i, bila mana kita buat perkara sunat tapi kita terlupa tak buat sujud sahwi, jadi pahala kita kurang lah kat situ sebab kita tertinggal perkara sunat. Kan Imam Syafi'i ni kita kenal dengan seorang ulama yang berhati-hati. Maksudnya dia dekat dalam banyak-banyak mazhab, dia adalah, kita nampak dia paling strict. Strict tu bukan strict macam mana, maksudnya dia lebih berhati-hati. Contoh macam nak ambil wuduk kan. Kan kalau mazhab lain sampai ke siku, sampai ke tempat tajam ni tau. Tapi dia lebihkan, kalau Imam Syafi'i dia lebihkan sampai ke belakang ni, belakang siku. Untuk kita tak adalah kita betul-betul hujung siku. Kalau mazhab lain betul-betul kat siku ni. Tapi mazhab Syafi'i dia lebihkan. Kalau basuh kepala pun sama juga. Basuh kepala kalau mazhab lain cukup hanya 3 helai rambut depan ni. Tapi kalau mazhab Syafi'i dia lebihkan sampai ke belakang. Kan kita baca ambil wuduk kan macam tu kan. Jadi mazhab Syafi'i ni dia lebih kepada berhati-hati. Itu sebab kalau dalam perkara sunat sekalipun dia memang sangat berjaga-jaga untuk nak meraih pahala lah, maksudnya. Dia berjaga-jaga sampaikan perkara sunat, kalau terlupa pun dia ada sediakan sujud sahwi. Macam itulah. Okey. So kita sempat lagi Boleh? Okey. Okey, so saya kongsikan sunat yang sunat hay'ah dululah. Okey, sunat hay'ah ni sunat yang apabila kita tinggalkan tidak menjadi apa-apa. Sebaliknya kalau sunat aba'at ditinggalkan maka disunatkan sujud sahwi. So sunat hay'ah ni sunat yang ringan. Maksudnya kalau kita tak buat tak ada apa-apalah. Tapi kalau perkara sunat ni kita buat dapat pahala, tinggal tak dapat apalah. Maksudnya dapat bonus lah markah solat kita tu. Contoh macam kita solat sekali perkara sunat kan, kita dapat dalam 10 markah. Tapi kalau tak buat sunat dapat dalam 7, 6 contohlah macam tu kan. Dan perkara sunat ni kan buat dapat pahala, tinggal tak dapat apa kan. Okey, so saya cepatkan. Okey, yang pertama kita mengangkat tangan. Okey, ni perkara sunat hay'ah, perkara sunat yang ringan yang pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Allah tu. Ni sunat lah. Kalau tak angkat tangan pun tak ada masalah, terus macam tu. Sebab yang macam ni sunat. Sunat yang ringan. Tak buat tak ada masalah. Tapi kalau buat dapat pahala. Okey, yang kedua, meletakkan perut tapak tangan kanan di atas tangan kiri dan menggangnya dan meletakkan di atas bawah dada atau di atas pusat. Yang kita biasa buat tu. Allahu Akbar macam tu kan. Kita meletakkan perut tapak tangan kanan di atas tangan kiri macam ni. Macam ni. Dan meletakkannya di bawah dada atau di atas pusat. Antara bawah dada atau atas pusat, tengah-tengah. Pusat atas atas pusat atau bawah dada, tengah-tengah. Okey, kemudian yang ketiga membaca doa tawajuh atau iftitah. Allahu Akbar kabira tu. Kan? Kita baca tu kan, doa tu kan. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila. So itu adalah sunat membaca doa iftitah yang ketiga. Okey, jadi mana yang tak sempat nak, mungkin tak sempat nak tangkap saya baca, nanti diorang ada buat ulangan, nanti boleh tengoklah rekod dia kan. Okey, yang keempat membaca a'udzubillah
A'udzubillah ni sebelum kita apa tu namanya? Sebelum kita start solat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Membaca a'udzubillah ni adalah sunat. Yang ketiga, menguatkan atau memperlahankan bacaan Al-Fatihah. So kita menguatkan bacaan ketika solat maghrib, subuh dan juga isyak, memperlahankan bacaan ketika solat zuhur dengan asar. Ni sunat. Boleh Okey. Kita baca Al-Fatihah waktu solat zuhur, nak baca kuat tak ada masalah sebab perkara tu sunat je. Tapi sunatnya kita membaca slow lah. Jadi kita maksudnya bila mana kita amalan kita ni kita selitkan dengan sunat, dia lebih indah lah maksudnya. Tak ada kita buat wajib je kan. Maksudnya kita pun tak pasti amalan mana yang Allah terima amalan kita kan. Jadi kita kena selitkan amalan-amalan sunat lah. Maksudnya sunat ni pun kena buat sebenarnya. Cumanya saya nak bagi tahu benda mana yang fakta lah. Mana rukun, mana sunat. Tapi saya galakkan untuk kita buat sunat. Okey, kemudian yang keenam, membaca amin selepas Fatihah. Kita baca kan. Waladdallin. Amin. Okey, amin tu sunat. Sunat yang ringan. Kemudian yang ketujuh, membaca surah Al-Quran. Ini yang kita biasa buat. Lepas pada Fatihah kan, kita akan baca surah Al-Quran. Surah yang apa-apa, tak kisah dalam Al-Quran. Tak ada pun yang wajib yang kena kita buat, kena baca dalam solat yang dihaskan. Kita nak baca surah apa tak kisah. Lepas Fatihah kan, baca surah Qul Huwallahu Ahad. Nak baca daripada subuh sampai ke isyak pun tak apa, tak masalah. Janji kita perbetulkan tajwid dia. Okey, kemudian yang ke-8, membaca takbir ketika rukuk. Takbir ketika rukuk, baca waktu kita rukuk tu kan, Rabbana lakal hamd, kita baca tu waktu kita rukuk tu kan, subhana rabbiyal azimi wa hamdi kan, kita baca. Okey, tu sunat. Yang seterusnya, membaca tasbih ketika rukuk 3 kali. Kita membuat 3 kali ni sunat. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi 3 kali. Kita baca 3 kali. Kemudian membaca tasbih ketika sujud. Itu bacaan yang sunat hai'ah, sunat yang ringan. Untuk yang sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Sunat. Seterusnya, meletakkan kedua-dua tangan di atas peha dengan melepaskan kesemua jari. Ini waktu kita atahiyat akhir lah. Kita meletakkan kedua-dua tangan di atas peha kan, dengan melepaskan kesemua jari. Perkara sunat. Kemudian yang ke-12, duduk iftirash. Duduk iftirash ni duduk yang kita kaki, waktu kita duduk tu kan, kaki kanan kita terpacak kan. Kemudian kita duduk atas kaki kiri kita. Betul tak kan? Duduk iftirash, kaki kanan kita terpacak macam ni. Kemudian kaki kiri kita duduk atas kaki kiri. Tu sunat. Duduk iftirash. Kemudian yang 13, duduk tawaruk. Duduk tawaruk ni adalah duduk untuk atahiyat akhir pula. Yang kita kaki kanan kita masih terpacak, tapi kaki kiri kita terkeluar dekat belah bawah kaki kanan tu. Kan? Kita duduk untuk atahiyat akhir. Okey, kemudian yang terakhir, salam kedua. Tadi salam yang pertama tadi wajib dalam rukun solat kan. Salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang sunatnya yang belah kiri. Assalamualaikum. Sunat. So total ada 14 perkara sunat yang tadi saya bagi tahu tadi. Mana yang tak dapat tu boleh tengok nanti ulangan rekod. Okey, boleh Okey, alhamdulillah. So untuk yang sunat hai'ah ni saya berhenti kat sini dulu. Nanti insya-Allah minggu depan kita sambung sunat abad. Sunat yang berat. Yang kalau tak buat tu mengikut mazhab Syafi'i kita kena sujud sahwi. Okey, sebelum tu ada apa-apa nak tanya? Okey, faham. Terima kasih Ustaz. Okey, alhamdulillah. Okey, kalau rasa macam laju sangat nanti boleh diorang ada rekod nanti boleh tengok balik kan. Kalau ada yang tak dapat kan. Okey. So, tak ada nak tanya Okey. So, alhamdulillah. Saya harap semua faham lah insya-Allah kan. Boleh sama-sama amalkan. Okay, kalau ada apa-apa yang tak faham ke ada apa nak tanya ke boleh terus message saya dekat sama ada dekat ni, dekat Skype ni ataupun dekat WhatsApp. Tak ada masalah. Kan? InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Ada apa nak tanya ke nak tentang tarawih ke dan sebagainya boleh tanya saya.
So, okay, kita baca doa sama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار حجة يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jadi saya minta maaf segala kekurangan saya hari ini. Jadi insyaAllah saya doakan semoga kita semua istiqamah untuk menghadiri kelas kan, walaupun kita dalam keadaan tak dapat nak pergi berjumpa berapa kan, tapi masih lagi kita boleh buat kelas insyaAllah. Okay, jadi insyaAllah minggu depan rezeki kita jumpa lagi. Dan sekali lagi saya ulang, saya minta maaf kekurangan saya, segala kelebihan tu semua Allah pinjamkan sementara untuk saya kongsikan bersama. Aku lu qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.